Baik, terima kasih Wali Mul dan Nur Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah bersua kita kembali pagi ini menerusi lintas langsung dari daerah Tutong, dan seperti biasa pada pagi ini akan dikongsikan antara maklumat semasa dan juga perkongsian bahan sisipan yang telah pun kami sediakan untuk Auda bagi edisi pagi ini. Dan Auda ingin dikongsikannya satu maklumat. Pada 12 Februari 2023 akan diadakan majlis pengundian dan pemilihan calon ketua Kampung Bukit Udal dan Penapar Mukim Tanjung Maya Tutong. Jadi bagi Auda penduduk Kampung Bukit Udal, Kampung Penapar dan sekitarnya, hendaklah mengambil maklum mengenai pengundian dan juga pemilihan calon ketua kampung ini akan bermula pada jam 8 pagi hingga 11 pagi di Dewan Sekolah Rendah Bukit Udal Mukim Tanjung Maya Tutong. Dan seterusnya Auda ingin dikongsikan lagi, pada 26 Februari 2023 akan diadakan majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung Sinaut dan Sungai Kelugos Mukim Keriam Tutong. Majlis ini akan bermula pada jam 8 pagi hingga 11 pagi bertempat di Dewan Silaturahim Pusat Latihan Penjara Maraburong Tutong. Jadi bagi Auda penduduk Kampung Sinaut, Kampung Sungai Kelugos dan sekitarnya, hendaklah mengambil maklum mengenai pemilihan dan pengundian calon ketua kampung ini akan diadakan pada 26 Februari 2023. Baiklah Auda, itulah dua maklumat semasa yang dikongsikan. Seterusnya, marilah kita beralih untuk menyaksikan bahan visual untuk pagi ini. Bahan-bahan bersejarah yang sangat bernilai dan berharga seperti bahan rekod kertas yang mengandungi maklumat sejarah adalah perlu dipelihara kerana ia merupakan warisan negara yang mempunyai nilai sejarah dan bahan bukti penting bagi sumber rujukan para penyelidik, ahli akademik, pelajar serta orang awam. Di samping itu, ia juga merupakan lambang sosial masyarakat terdahulu serta peninggalan warisan daripada generasi sebelumnya yang perlu dijaga dengan sebaiknya kerana jika sebaliknya, maka akan menjadi satu kerugian yang besar kepada negara. Oleh yang demikian, dalam usaha untuk memberi kesedaran dan kefahaman akan kepentingan memelihara rekod serta memberi tunjuk ajar kaedah terbaik pemeliharaan rekod kertas, Pusat Sejarah Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui bahagian pentadbiran dan pengurusan dan bahagian Pusat Pengkajian Borneo telah mengadakan aktiviti tanggungjawab sosial korporat di Lamin Warisan. Melalui aktiviti ini, Pusat Sejarah Brunei menyampaikan taklimat mengenai konsep dan kaedah asas pemeliharaan rekod kertas agar bahan-bahan tersebut yang terdapat di Lamin Warisan akan sentiasa terjaga dan terpelihara. Saya harap kesempatan mengunjungi Lamin Warisan sebagai salah satu aktiviti tanggungjawab sosial korporat, yang mana aktiviti merupakan salah satu aktiviti mengambil sempena 41 tahun penubuhan Pusat Sejarah Brunei sejak ditubuhkan pada 26 Januari 1982, dan juga aktiviti ini salah satu daripada Day of Action Pusat Sejarah berkesempatan mengadakan satu aktiviti yang bersifat memberikan hikmat nasihat dan juga konsultasi kepada Lamin Warisan hal-hal berkaitan dengan bagaimana tata cara kaedah pemeliharaan bahan-bahan sejarah khususnya kertas. Saya melihat di Lamin Warisan ini banyak menyimpan bahan-bahan bersejarah yang berharga. Sebagai contoh, saya melihat bahan-bahan dari segi buku-buku. Saya melihat ada kitab-kitab pelita Brunei yang dalam bentuk kertas. Hasrat sejarah untuk memberikan hikmat seperti dijelaskan tadi, nasihat dan juga konsultasi bagaimana asas
tata cara pihak Lamin Warisan untuk memelihara bahan-bahan yang dipamerkan di sini supaya akan sentiasa terjaga dan juga untuk menghilangkannya daripada akan berlaku kerusakan yang lebih teruk lah. Pemeliharaan dan pemuliharaan bahan rekod kertas adalah mustahak untuk memastikan keadaan bahan adalah dalam keadaan yang baik. Oleh itu, sentiasalah memeriksa dan memantau secara fizikal mahupun visual bahan rekod tersebut agar tidak mengalami kerosakan yang teruk. Dalam aktiviti ini, tunjuk cara kaedah pemeliharaan rekod kertas turut diperlihatkan. Antara cara yang boleh diguna pakai ialah dengan menggunakan berus. Kaedah ini adalah yang paling asas, iaitu diberus pada setiap muka surat buku untuk membuang habuk-habuk pada kertas buku. Kaedah lain adalah dengan menggunakan draft cleaning powder atau serbuk pembersih yang diusap-usap pada bahan kertas, berfungsi untuk menarik habuk. Bagi untuk menghilangkan bau pula, kaedah pembersihan adalah dengan menggunakan sodium bicarbonate, iaitu dengan dimasukkan bahan kertas di dalam plastik berzip dan dibiarkan selama 3 hari. Kaedah pembersihan lain yang digunakan ialah menggunakan chemical hydrogen peroxide yang efektif untuk mematikan kulat. Faktor lain yang perlu juga diambil perhatian dalam penjagaan bahan rekod kertas adalah mengetahui faktor penyebab bahan tersebut rosak, seperti disebabkan haiwan dan serangga perosak, kelembapan, cuaca dan cahaya, kecuaian manusia dan bencana alam. Dengan mengetahui musuh-musuh rekod ini, dapatlah dicegah lebih awal kerana inilah jalan terbaik untuk memastikan bahan rekod terpelihara, kerana jika sesuatu bahan rekod kertas tersebut telah rosak, maka akan memerlukan peruntukan yang besar untuk membaik pulihnya. Dalam tinjauan ini, kami turut menembual beberapa mahasiswi Universiti Brunei Darussalam yang mengikuti aktiviti ini dan sedang dalam latihan penempatan kerja di Pusat Sejarah Brunei. Pengalaman saya pertama sekali lah, saya daripada penuntut yang mengambil modul akademik pengajian Brunei, yang mana termasuk di dalam modul itu topik sejarah. Jadi sejarah ini kami telah mengambil tempat di pusat sejarah untuk mengkaji sejarah Brunei, iaitu Borneo. Jadi penempatan kami ini berguna untuk mengetahui apa itu sejarah Brunei. Jadinya saya ingin mengetahui lebih dalam lah mengenai sejarah-sejarah ini yang berkaitan dengan sultan-sultan, berkaitan dengan kampung, berkaitan dengan tradisi-tradisi dahulu lah. Ini pun pertama kali saya datang ke mari ingin mengetahui apa yang terkandung di dalam Lamin Warisan ini. Barang itu perlu dijaga dan dikekalkan supaya agar generasi akan datang dapat melihat dan akan dapat meneruskan untuk memelihara barang-barang tersebut sebagai satu warisan negara. Di dalam Lamin Warisan terdapat banyak barang-barang yang antik lah, macam tembaga, buku-buku lama, salah silah keluarga, pakaian-pakaian pengantin. Pusat Sejarah dapat bekerjasama dengan Lamin Warisan, kira dapat bekerjasama untuk dalam menjaga dan memelihara barang-barang tersebut. Dari segi penjagaan, pemeliharaan dan juga pemeliharaan. And the thing also, barang-barang yang digunakan adalah cost effective, which is senang didapati juga. For example, macam kertas, kalau ada macam habuk apa dapat dipakai dengan dust ataupun draft cleaning powder, which is macam sisa-sisa pemadam yang dapat menghilangkan segala kekemahan itu. Ada yang advanced technology jam menggunakan hydrogen peroxide. I think kalau bagi orang dia tahu, hydrogen peroxide ni macam first thought macam ada yang macam bagi takut ada acid atau apa. Tapi actually
neutral saja, which is dapat digunakan je untuk harian je. Sebagai intern kan objektif internship untuk menerima pengalaman dari segi penempatan kerja. And for example je kami terkena bawa melawat je ke Alamin Warisan, which is our first time je melawat di sini. I think this is our first peluang lah untuk mengenali lebih lagi mengenai sejarah-sejarah Tanijah. At the same time, mungkin ada yang dapat dikaji untuk future research. Diharap aktiviti ini akan dapat memberi pendedahan yang bermanfaat dan dapat memberi kefahaman terhadap mereka yang terlibat secara langsung tentang kepentingan menjaga bahan rekod yang mempunyai nilai sejarah dan bersama memeduli serta melestari warisan sejarah bangsa dan negara agar terus mekar menjadi ristaan dari satu generasi ke satu generasi penerusnya.